Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan utamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam, nikmat kekuatan dan nikmat kesihatan. Dengan nikmat-nikmat ini dapat kita melaksanakan perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala, iaitu berpuasa dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Suka saya memulakan tazkirah dan perkongsian ilmu ini dengan melafazkan kalimah yang mulia memetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan sebentar tadi menerangkan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni membesarkan bulan Ramadan. Seperti mana yang kita ketahui, banyak peristiwa yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Antaranya ialah diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memulihkan bulan puasa di antara bulan-bulan lain dengan memilihnya sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Dia memberikan keistimewaan ini pada bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis bahawa bulan Ramadan merupakan bulan yang mana diturunkan kitab-kitab ilahi seperti mana kita ketahui. Al-Quran merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kalamullah yang penuh dengan petunjuk dan panduan untuk umat Islam menjalankan kehidupan. Al-Quran ini juga digunakan sejak zaman lamanya dan masih suci terpelihara sehingga ke hari ini, kerana isi dalamnya tidak pernah berubah dan menampakkan keasliannya. Sebagai buku adalah Al-Quran yang mana di dalamnya penuh dengan ilmu pengetahuan, termasuk berkaitan dengan moral, tingkah laku yang baik
kebaikan, kejadian alam dan lain-lainnya. Dengan membaca Al-Quran, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita ketenangan dan keamanan di dalam diri dan fikiran kita. Orang Muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran, walaupun sepotong ayat, adalah sama sahaja seperti tubuh yang tidak berpakaian. Ianya sangat memalukan dan tidak patut menjadi ikutan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang tak suka membaca Al-Quran. Ini kerana Al-Quran merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Segala suruhan, perintah dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah dinyatakan dalam Al-Quran supaya hamba-Nya mengikuti segala perintah dan menghindari segala larangannya. Membaca Al-Quran ini mempunyai banyak faedah dan kelebihan. Walaupun sepotong ayat dalam Al-Quran, sekiranya membacanya pasti diberikan ganjaran yang setimpal. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu mempunyai kemegahan yang mana manusia berbangga dengannya, dan yang menjadikan kemegahan umatku ialah Al-Quran dan mulianya. Sehubungan itu, walau sesibuk mana sekalipun urusan kerja dan aktiviti yang dilakukan setiap hari, kita tetap diperingatkan supaya tidak meninggalkan amalan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, bermakna seseorang itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang perlu sentiasa terpahat pada hati dan fikiran setiap Muslim adalah membaca Al-Quran. Itu bukan hanya mampu memperolehi pahala bacaannya sahaja, malah ia bakal menjadi penyelamat, pelindung serta syafaat kepada pembacanya pada hari akhir. Terdapat banyak kelebihan dan fadilat-fadilat membaca Al-Quran. Antaranya yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat kelak, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembela, yakni mempertahankan orang yang membacanya di akhirat kelak. Yang ketiga, sebaik-baik amalan adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang bermaksud, sebaik-baik manusia di antara kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Keempat, membaca Al-Quran dan susah menyebutnya mendapat pahala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya, ia mendapat 2 pahala. Yang kelima, mukmin yang membaca Al-Quran umpama buah yang harum dan sedap rasanya. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah limau yang besar, baunya wangi dan sedap rasanya. Umpama orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar, tidak ada bau dan rasa manisnya. Dan umpama orang yang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, yakni sejenis pokok, baunya wangi dan rasanya pahit.
Dan umpama orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah labu yang tidak bau dan rasanya pahit. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat golongan yang membaca Al-Quran. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Yang ketujuh, kepahaman yang sahih tentang Al-Quran akan menjadi contoh ikutan. Daripada Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad dengki kecuali dalam dua perkara. Lelaki yang dianugerahkan kepahaman yang sahih tentang Al-Quran, ia menunaikan ibadah siang dan malam. Lelaki yang dianugerahkan kemewahan harta lalu dinafkahkan kepada orang lain. Yang ke-8, membaca Al-Quran akan mendapat ketenangan. Yang ke-9, setiap yang tidak mengingati ayat-ayat Al-Quran umpama rumah yang roboh. Yang ke-10, membaca dan memperelokkan baca Al-Quran akan mendapat kebaikan. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah dan perelokkanlah bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan duniamu. Sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhirat. Akhir kalam, marilah kita sama-sama berusaha sedaya upaya kita untuk membaca dan mengkhatamkan Al-Quran sempena bulan yang mulia ini. Sebelum akhir, saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata, terkasar bahasa. Apa yang baik itu semuanya datangnya daripada Allah, dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.